Kenapa Rasulullah ketika diisrakan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah datangkan kenderaan yang selalu disebut sebagai burak. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah, tuan-tuan, kalau kita baca kehebatan, kelajuan burak ni, sekali langkah saja jauhnya disebut sejauh pandangan mata kita. Tak tahulah berapa jauh pandangan mata kita, berapa kilometer. Kalau yang mata awas lebih jauh lagi, kalau yang biasa berapa kilometer. Itu macam itulah, sekali langkah saja. Sebab itu cepat. Jadi kenapa ketika diisrakan daripada Mekah, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada kenderaan. Bila naik ke atas Mi'raj, tak ada kenderaan, tak ada sebut naik, cuma diiringi oleh Jibril. Ini setengah ulama kata, hidup manusia di dunia ini Allah letakkan dalam hubungan sebab dan musabbab. Allah letakkan dalam hubungan sebab dan musabbab. Jadi ada pengajarannya supaya kita jangan tinggalkan sebab. Rasulullah yang dipilih oleh Allah, dijalankan oleh Allah, sepatutnya tak perlu pun kenderaan burak ni, tapi diadakan juga sebagai sebab. Jadi pengajarannya manusia, orang-orang Islam jangan tinggalkan sebab. Allah sebutkan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalallahu minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah turunkan air hujan daripada langit, maka dengan air itu Allah hidupkan pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ini sesudah matinya. Allah suburkan tanah-tanah sesudah gersang dengan air. Jadi itu sebab, tuan-tuan. Kan kita hidup ni duduk dalam peringkat asbab. Duduk dalam peringkat asbab. Jadi sebab itu kita kena usaha. Nak dapat ilmu, kena belajar. Ada juga orang kata ilmu datang sendiri. Ada betul ilmu datang sendiri, tapi siapa dia? Untuk dapat ilmu mesti cari, belajar. Sebab belajar, berguru, membaca, mendengar, dapatlah ilmu. Jadi tak bolehlah duduk je, alah ilmu datang sendiri. Kalau Allah nak bagi, bagi. Aku tidur saja pun ilmu datang. Nak rezeki pun kerja. Kalau nak kaya pun ada cara nak kaya, laluilah jalan-jalannya. Jadi pengajaran itu sebab, tuan-tuan. Tapi ada juga manusia yang beriman itu yang sudah berjaya melepaskan diri daripada peringkat asbab, dinamakan peringkat tajrid. Tapi jarang. Peringkat tajrid itu, tuan-tuan, tidak perlu sebab-sebab. Nak makan tak payah, nak kenyang tak payah makan, kerana Allah mengenyangkan. Nak harta tak payah bekerja. Kenapa? Dia dah terlepas daripada asbab. Nak dapat harta dia tak perlu kerja, Allah akan bagi dia, ya. Tapi sangat jarang. Sangat jarang. Kenapa? Seseorang yang berada tingkat tajrid itu, tuan-tuan, ada 3 tanda. Kita satu tanda pun tak mampu nak adakan. Pertama, lapar dengan kenyang sama. Siapa di antara kita lapar dengan kenyang sama? Tak ada. Nak makan pun dah terasa. Macam sekarang ni, rasa-rasa lepas isyak nanti dia, kalau dapat minum ke makan sikit, ada. Yang pertama, lapar dengan kenyang sama. Yang kedua, tengok emas, selonggok emas dengan selonggok tanah sama, tak berbeza.
Yang ketiga, orang puji, orang cerca sama, tak berbeza. Ada tiga ini, insya-Allah orang tersebut berada di peringkat tajrid. Mana kita nak jumpa tuan-tuan ni? Ada dalam kitab kita ada cerita, tapi akhirnya pun tak jadi. Akhirnya tak jadi, kerana juga duduk dalam asbab.